Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Khairul Hafiz Yunus untuk hari berikutnya dalam minggu ini untuk persidangan langsung dari Dewan Rakyat ataupun langsung daripada Parlimen hari ini, dan saya terus saja untuk kita melihat kepada tumpuan yang akan diberikan perhatian pada hari ini. Sudah tentu pada Selasa kita akan mulakan sesi pertanyaan kepada Perdana Menteri ataupun PMQ. Ada 3 soalan seperti biasa dan dimulakan dengan Ahli Parlimen Bayan Baru, diikuti Arau, diikuti juga Tanjung Manis. Baik, soalan pertama yang akan diajukan kepada Perdana Menteri daripada Ahli Parlimen Bayan Baru berkenaan dengan Amazon Web Services yang bernilai 25.5 bilion dan apakah implikasinya kepada ekonomi negara dengan komitmen pelaburan yang dinyatakan. Dan juga Tesla juga menyatakan komitmen pelaburan ke Malaysia dan bagaimanakah perancangan selanjutnya oleh kerajaan bagi memastikan pelaburan yang lebih berkualiti tinggi dapat masuk ke dalam negara ini, Malaysia. Diikuti pula Ahli Parlimen Arau bertanyakan berkenaan dengan keperluan dan juga mengapa masih tidak diumumkan darurat banjir khususnya di Johor yang telah pun menyebabkan 44,860 mangsa setakat semalam jam 8 pagi dan juga sudah meragut 4 nyawa juga setakat semalam, dan juga ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia bahawa hujan berterusan pada tahap buruk sehingga Selasa. Seperti yang kita tahu bahawa Perdana Menteri mengumumkan tidak ada lagi keperluan untuk mengumumkan darurat banjir ketika ini. Dan seterusnya Ahli Parlimen Tanjung Manis pula bertanyakan berkenaan dengan pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang berhampiran dengan Sabah dan juga Sarawak. Memerlukan dua negeri itu mempersiapkan diri, terutama dari aspek pembangunan sempadan, infrastruktur jalan dan juga modal insan. Dan apakah perancangan lain berkaitan dengan C2C ataupun company to company, business to business B2B dan juga government to government G2G. Baik saudara, selain anda boleh tonton kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM My TV, anda juga boleh tonton kami menerusi dua pautan melalui penstriman langsung ini di rtmclick.rtm.gov.my palang RTM Parlimen dan juga rtmparlimen.rtm.gov.my, serta anda boleh buat turun aplikasi RTM Click di Play Store untuk anda tonton di mana anda berada. Baik, sebelum itu sebelum saya ke Dewan Rakyat, terlebih dahulu saya ingin terangkan kepada anda soal waktu pertanyaan bagi jawab lisan pula berkenaan dengan isu antaranya perkhidmatan 5G di Sabah akan ditanyakan Ahli Parlimen Libaran kepada Menteri Komunikasi dan Digital, diikuti berkenaan dengan Ombudsman yang akan ditanyakan Ahli Parlimen Marang kepada Perdana Menteri yang melibatkan salah laku dalam kalangan ahli politik, juga menyentuh berkenaan dengan menu rahmah bagi soalan yang ketiga, kadar kemiskinan dan juga APT di luar bandar dari sudut infrastruktur dan juga fasiliti. Itu antara soalan yang menjadi tumpuan kita untuk persidangan Dewan Rakyat hari ini. Dan juga antara lain dalam soal komunikasi, kebocoran maklumat juga tersenarai dalam soalan-soalan yang ditanyakan bagi sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Selesai sesi PMQ ataupun pertanyaan kepada Perdana Menteri. Baik saudara, sekali lagi kami ingatkan kepada anda, siaran langsung dari Parlimen di TV1 akan ditangguhkan pada jam 12 nanti dan akan diteruskan di saluran berita RTM My TV dan diteruskan pada sesi petang pada jam 2.30 petang sehingga selesai juga di saluran berita RTM My TV. Baik, itu yang sempat kami kongsikan untuk anda. Dan kalau kita boleh lihat juga tumpuan-tumpuan semalam juga adalah berkaitan dengan soal-soal rakyat, dan hari ini juga sudah tentu berkaitan dengan secara keseluruhan. Jadi kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk pembahasan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya jemput Tuan Sim Zizin Bayan Baru. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bayan Baru ingin meminta Perdana Menteri menyatakan apakah implikasi kepada ekonomi negara dengan komitmen pelaburan oleh Amazon Web Services yang bernilai 25.5 bilion ringgit menjelang tahun 2037. Pada masa yang sama, Tesla juga telah menyatakan komitmen pelaburan ke Malaysia. Bagaimanakah perancangan selanjutnya oleh kerajaan bagi memastikan lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi dapat masuk ke Malaysia? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Amazon Web Service AWS ini telah mengambil keputusan untuk melabur 25.5 bilion ringgit menjelang 2037. Pengumuman ini akan memberikan dampak yang tinggi kerana menambah keyakinan
Dan kerana AWS ini dipelawa oleh kebanyakan negara ASEAN dan memilih Malaysia bermakna menambah keyakinan dan akan memakin kemasukan beberapa pelabur baru dari barat dan timur. Dan kita akan tentu membesarkan perundingan, membesarkan program dan menjuruskan perundingan untuk memulakan dalam keadaan yang segera pada pertengahan tahun ini. Dan ini juga memberi peluang perniagaan bertepatan kerana ia melibatkan suatu pendekatan lebih canggih iaitu cloud, ya, yang berpengkalan di Malaysia. Dia akan juga mewujudkan peluang pekerjaan berpengetahuan tinggi yang menjadikan fokus pelaburan sekarang ini. Ini sesuai dengan dasar pelaburan baru dengan penubuhan jawatankuasa pelaburan Malaysia dan jawatankuasa nasional mengenai pelaburan. Dan kita juga memanfaatkan pemudah untuk diperkasa dan dipercepatkan supaya iklim pelaburan itu tidak tertakluk kepada satu tetapi diperluaskan terutama dalam bidang pendigitalan dan teknologi maklumat yang dianggap sebagai pendekatan baru yang akan diumumkan dalam Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 yang akan dibentangkan pada suku ketiga 2023. Tetapi untuk mendapatkan pelaburan tambahan yang betul, kita harus ada beberapa langkah baru termasuk menambah baik dasar-dasar semasa dan mempercepatkan proses yang disebut ease of doing business kerana masih lagi lambat proses kelulusan yang berlaku di negara kita. Keduanya, melaksanakan pendekatan berfokus dan memberdayakan ekosistem. Dan ketiga, perkongsian pintar. Berikutnya, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas FTA. 70% daripada pelaburan dalam negeri ini dari luar itu sebenarnya bergantung kepada kelicinan Kementerian Perundingan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan juga FTA. Kemudian tentu MAIDA dan MITI akan terus dengan misi perdagangan dan meneruskan rangkaian perbekalan. Tetapi khususnya dalam konteks AWS dan Tesla, yang betul saya harus jelaskan, ini perundingan itu sejak 2019, Disember 2019 dimulakan perundingan dan diteruskan. Dan Amazon menunggu sehingga mereka percaya kepada satu pentadbiran politik yang stabil dengan dasar dan arahan yang jelas. Dan ini yang menyebabkan akhirnya mereka menghubungi kami dan menyatakan kerana politik yang stabil dan dasar ekonomi yang jelas menyebabkan Amazon memilih Malaysia sebagai pengkalan mereka. Pak Hemarul. Soalan tambahan. Bukan senang untuk mendapat laporan yang begitu raksasa masuk ke Malaysia sebegini. Jadi pelaporan AWS dan Tesla adalah a vote of confidence atau undi percaya oleh pelabur asing kepada kerajaan perpaduan. Bagaimanakah pendekatan kerajaan perpaduan berbeza daripada pentadbiran yang dahulu untuk menarik dan mengalakkan pelaburan berkualiti, dan berapakah jumlah pekerjaan berkualiti yang bakal dicipta buat anak muda Malaysia? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Yang betul. Ini dari maklumat Amazon sendiri. Mereka memilih kerana mereka yakin politik stabil, pimpinan dengan arah pengarahan dan dasar ekonomi yang jelas. Tetapi cara kita dekati ialah jelas, ia harus telus, tidak ada rundingan yang melibatkan mana-mana ejen yang kita pilih, tidak ada rundingan mengenai beberapa syarikat tempatan yang kita pilih. Kita mengatakan mereka harus pilih secara telus dan bebas dengan syarat mengikuti peraturan-peraturan ditetapkan, dan ini membantu. Soal peluang pekerjaan ini memang mencecah puluhan ribu kerana keperluan mereka itu bukan sahaja badan induk Amazon
Tetapi rangkaian itu kerana menggunakan cloud dan data center itu menyebabkan keperluan pekerjaan itu mencecah puluhan ribu. Saya tidak ada kepastian jumlah yang diperlukan kerana ia hanya terikat kepada Amazon, tetapi jaringan yang akan memanfaatkan. Malah sebaik saja Amazon mengumumkan, beberapa syarikat Singapura dan Manila semasa saya di sana telah menyebut bahawa mereka akan menggunakan peluang itu, kesempatan itu untuk melabur dalam industri sampingan dan lingkaran di bawah cloud Amazon. Terima kasih. Saya jemput Kubang Basu. Tuan Yang Dipertua, saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Bun kerana Amazon Web dan Tesla akan membuat pelaburan di Malaysia. Amazon Services ni rundingan macam Yang Berhormat Tan Bun sebut bermula 2019 dan diteruskan selepas kerajaan selepas itu sewaktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dan alhamdulillah mereka membuat keputusan untuk melabur semasa Tan Bun menjadi Perdana Menteri. Majukan soalan. Soalan saya ialah memandangkan komitmen pelaburan AWS akan dilaksanakan dalam tempoh 2024, 2037 iaitu 13 tahun. Apakah perancangan pelaburan mereka mengikut tahun dalam tempoh berkenaan dan di manakah projek ini akan dilaksanakan? Mengenai Tesla, apakah bisnes model mereka, umpamanya import bateri, supercharger dan sebagainya, dan bagaimana Tesla dapat membantu memperkasakan ekosistem BEV di Malaysia dan juga peniaga-peniaga Malaysia terutamanya SMB. Berapakah jumlah pekerjaan yang akan diwujudkan oleh kedua-dua syarikat ini, dan apakah perancangan kerajaan dalam capacity building yang menentukan tenaga kerja dalam pelbagai bidang ini mencukupi. Juga apakah insentif kerajaan yang akan diberikan kedua-dua syarikat ini. Sekian. Banyak soalan. Silakan. Terima kasih Kubang Basu, 6 soalan, tapi ada cadangan yang baik tentang capacity building dan training kerana MITI dan Kementerian Ekonomi dan Kewangan sekarang telah meneliti apa keperluan khusus supaya beberapa pusat pendidikan kita, latihan kita akan mengkhususkan dalam bidang itu supaya bila mereka datang ada keupayaan dan keperluan meningkatkan kapasiti anak-anak muda kita yang terlatih dan bekerja sama ada di Amazon per se ataupun di syarikat yang lingkarannya. Soal ini benar, ia rundingan dimulakan sejak 2019 dan diteruskan di bawah kerajaan pentadbiran yang berikutnya, 2 Perdana Menteri berikutnya, tetapi Amazon memang menangguhkan keputusan. Keputusan tamat Amazon hanya setelah pentadbiran kerajaan perpaduan. Ini memang kenyataan sahih dari mereka. Keduanya tentang bagaimana manfaat yang ditanya oleh Kubang Basu, itu kerana dia menyebabkan cloud, ya, dan kemudahan itu kemudian ekosistemnya itu akan memberikan ruang kepada syarikat-syarikat tempatan termasuk SMEs, ya, kerana lingkaran itu akan banyak dan tidak semuanya dimonopoli oleh Amazon. Itu yang agak dikelirukan. Sebab itu syarikat-syarikat luar seperti yang saya sebut daripada Singapura dan Manila yang telah menghubungi kita untuk datang memanfaatkan kemudahan itu. Ini termasuk umpamanya data center yang akan menggunakan manfaat cloud yang disediakan nanti. Soal insentif itu sedang didudungkan. Insentif yang ada sudah mencukupi. Tetapi yang mereka agak lebih menekankan ialah ease of doing business. Apakah dia lebih cepat, apakah masalah kelulusan tanah, kelulusan itu yang ditekankan, dan kita ada satu kuasa induk yang agak akan memantau kerana kita tidak mampu meneruskan dengan kaedah lama kerana ini merupakan suatu ujian juga kepada keupayaan, kepantasan kerajaan untuk mengendalikan projek ini. Terima kasih, Tuan Menteri. Kita bergerak ke soalan nombor 2. Saya jemput Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim Arau. Terima kasih. Perang Dunia Kedua, soalan nombor 2. Saya baca Yang Amat. Minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
yang dikasihi, yang berjanji akan bagi peruntukan kepada kami. Teruskan baca, Terima Ustaz. kasih. Ya, saya baca. Jangan. Menyatakan penjelasan Kerajaan Persekutuan mengapa masih tidak melaksanakan darurat banjir khususnya di Johor sedangkan situasi semakin buruk dengan jumlah mangsa banjir terus melonjak di PPS sehingga 44,860 orang setakat jam 8 pagi Ahad 5 Mac 2023. Semalam angka tersebut telah meningkat ke 50,000 dan saya telah pergi ke sana untuk membolehkan saya tanya soalan ini semalam. Dan sudah meragut 4 nyawa serta ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia bahawa hujan berterusan pada tahap buruk sehingga hari Selasa. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Arau. Kalau ikut maklumat terakhir, keadaan lebih terkawal dan menurun sejak semalam. Itu maklumat Arau tu Ahad. Hari ini Selasa. Mengikut pasukan keselamatan dan NADMA, tidak ada keperluan darurat kerana semua kawasan yang dulunya terputus itu telah dapat diselesaikan. Umpamanya di kawasan Felda yang berkenaan yang terputus lalu lintas, itu Kementerian Pertahanan, ATM telah segera membina Bailey Bridge dan bila saya ke sana dan sebelum itu TPM 1 dan menteri-menteri lain nampak keadaan jauh lebih baik persiapannya. Saya ucap tahniah kepada seluruh jentera berbeza dengan keadaan-keadaan kadang mendesak terutama macam di Selangor di mana belum bersedia peringkat awal kerana dengan tekanan banjir mendadak begitu. Di Johor persiapan oleh jentera persekutuan negeri dan pegawai-pegawai daerah itu nampak lebih berkesan dan oleh demikian dapat menyelamatkan banyak nyawa dan memberi bantuan yang kadar segera. Soal yang perlu kita pantau ini ialah selain daripada tidak perlu persiaran darurat ialah langkah-langkah membantu mereka segera. Maka kita telah luluskan seperti mana Terengganu dan Kelantan 50 juta ringgit dan kita salurkan seperti mana biasa iaitu langsung kepada mangsa. Jadi sebab itu saya minta Kelantan Terengganu jangan marah sangat soal ini kerana peruntukan sampai tetapi oleh kerana kedudukan banjir kita salurkan dengan kerjasama. Mana jentera kerajaan negeri itu ada di bawah tetapi untuk mempercepatkan proses itu kita sampai dan kaedah yang sama digunakan untuk negeri Johor. Kemudian tentang moratorium untuk memudahkan mereka, ada cadangan daripada Kerajaan Negeri Johor supaya berikan moratorium bagi peminjam supaya dapat melambatkan bayaran kerana keadaan yang terdesak. Setakat ini Maybank CIMB telah bersetuju untuk memberi moratorium 6 bulan dan dengan langkah ini hari ini semalam dan hari ini kita menghubungi bank-bank lain supaya mengikuti langkah yang diambil oleh Maybank dan CIMB. Agrobank, Menteri dah sebut. Okey, terima kasih Menteri Pertanian. Dan ini juga yang dikaitkan dengan projek tebatan banjir walaupun ada orang permainkan. Saya nak tegaskan sekali lagi di sini. Projek tebatan banjir itu diluluskan oleh kementerian masing-masing. Diluluskan dengan peruntukan yang ditetapkan. Saya batalkan kerana kos itu tinggi dan melalui rundingan terus. Tetapi projek itu mesti diteruskan. Dalam belanjawan saya telah umumkan. Projek ini termasuk tebatan banjir di Johor dan Sungai Megolok Kelantan. Jadi nak kata diskriminasi projek ini pasal apa? Dan kita minta segerakan. Projek tebatan banjir itu projek mendesak. Tetapi kaedahnya jangan rundingan terus kerana kos meningkat. Jadi kita kata kita guna proses tender terhad tapi percepatkan proses itu. Itu saja. Dan bila kita gunakan tender terhad, kos itu terus menurun. Jadi sebab itu kita guna kaedah. Jadi bagi saya bukan ini isu politik. Saya nak hentikan ini bukan soal tebatan banjir. Semua projek yang telah diluluskan kalau belum tanda tangani saya batalkan.
untuk memastikan kita ada tender, takkan itu pun salah. Ya. Dan bukan ini maksudnya kepada menteri-menteri. Mana yang menteri yang terlibat, nak jawab, dia jawab. Tetapi kenyataannya ialah kelulusan diberikan. Saya tidak mahu guna majlis. Saya surat kelulusan itu ada sama ada menteri, KSU, tapi kementerian meluluskan. Dan saya batalkan. Dan sekarang dengan menggunakan kaedah baru, tender, saya teruskan dalam kadar segera. Bukan batalkan projek tempatan banjir. Batalkan rundingan terus. Terima kasih, Arab. Sila Araf. Ya, walaupun soalan itu saya tak bertanya, Yang Mohamad telah menjawab. Dan kepada pemukul gendang tu, tak payah pukul gendang. Ini soalan ni nak tanya masalah bencana. Belajar pukul gendang tu macam mana? Soalan pukul gendang. Kami sokong PM kami. Itu PM kami lah. Okey, soalan saya ialah, Yang Mohamad, saya terima kasih Yang Mohamad. Yang Mohamad akan jadi orang yang hebat kalau Yang Mohamad pegang berjanji. Saya percaya Yang Mohamad pegang berjanji bahawa peruntukan kepada ahli parlimen ini akan dibagi. Terima kasih. Araf, soalan Araf. Saya datang berunding. Petang ni saya datang. Cuma ada permintaan supaya peruntukan dibagi 300,000 kepada semua wakil rakyat yang terlibat dengan banjir. Jadi saya minta Yang Berhormat pertimbangkan dengan wajar, sebab ini adalah tentang keperluan banjir sekarang ni. Yang Berhormat tahu bahawa saya sebagai orang yang pernah ada pengalaman, yang berpindah kita bagi makan. Tapi yang tak berpindah ni, yang lebih banyak daripada itu, menyatakan bahawa mereka memerlukan sedikit bantuan. Mereka tak komplain. Kita bagi air minuman dan sebagainya. Jadi yang tu insya-Allah bukan satu benda yang harus digulanakan ataupun ditepuk gendang kuat-kuat. Saya cuma minta dipertimbangkan mereka yang tak dapat berpindah kerana mereka tak dapat keluar beli makanan. Itu saja. Baik, terima yang kasih. akhir sekali yang Speaker, tentang darurat tadi. Sebenarnya tujuannya untuk memberi pengalaman kepada anggota kerajaan. Isi akan darurat, kita boleh kerahkan rakyat jelata yang beruniform supaya ada pengalaman kepada mereka. Okey, untuk menguruskan okey. banjir. Terima kasih. Itulah. Tadi ada beberapa soalan yang saya tak tanya, dia jawab. Jadi Baik. saya bertanya yang lain juga. Yang Mohamad dengan ikhlas, sebab saya nak jadikan Yang Mohamad orang yang terbaik. Tapi Okey. kalau bagi peruntukan pada kami, Yang Point Mohamad akan taken, jadi ya, Pak. bertambah baik. Point taken. Terima kasih Araf. Terima kasih. Umpama kasih. kerah Perdana di Menteri nak hutan. jawab sekarang. Terima kasih atas cadangan itu. Tapi darurat ini, kalau apa alasan darurat? Darurat ni kenakan kalau kaedah biasa tidak boleh dijalankan. Sekarang ni kaedah biasa boleh dijalankan. Oleh itu darurat tidak perlu. Dan berdasarkan pengalaman di Johor, itu prestasi petugas itu sangat baik. Ya. Dan mereka bersiap sedia sebelum berlakunya banjir. Dan bila berlaku banjir, langkah keselamatan dan bantuan kebajikan itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi terima kasih kepada cadangan. Tapi hal-hal lain yang kita bantu ini, seperti mana telah kita sentuh sebelumnya, disalur kepada mangsa bantuan wang ehsan RM1,000 tiap ketua isi rumah, bantuan wang ehsan kematian RM10,000, bantuan barangan keperluan asas RM2,500 bagi setiap keluarga, bantuan perbaikan rumah bawah RM5,000. Ini kita teruskan, bukan kecil Yang Mohamad. Soal cadangan Yang Mohamad tentang, walaupun tidak berkait dengan soalan ini, tentang peruntukan, saya tidak pernah mengatakan tidak ada. Sepanjang Paguh jadi Perdana Menteri, kita tak dapat peruntukan. Ya? Tetapi tak apa, sebab ini kata Madani. Maknanya Madani mesti adil. Maknanya dulu Paguh tak adil lah. Itu maksud Araf. Maknanya jangan, Araf kata jangan ikut pengalaman lama yang tak beri peruntukan pada pembangkang kerana itu tidak adil. Malah kalau ikut Maran dia kata zalim. Jadi saya tidak mau zalim. Okey? Baik. Apa yang berlaku semasa kerajaan di bawah Bera tidak mula dengan begitu. Mula dengan rundingan. Engagement. Rundinglah cara elok. Ni Kota Baru pun ada dalam rundingan, proses rundingan itu. Runding, bincang kaedahnya. Saya akan tanya bagaimana Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Jadi kalau ada persefahaman itu, boleh jalan. Saya tak ada nak gaduh apa-apa. Yang maki hamun saya di parlimen dan di luar, mengatakan saya batalkan, saya zalim, saya tak bagi. Ini tak ambil kira apa yang pernah berlaku. Saya cadangkan
ada proses rundingan dan kita cari kaedah pada prinsipnya Yang Arau, Yang Bertuah, saya tidak menolak prinsip memberi peruntukan yang kepada pembangkang seperti mana yang diberikan kepada ahli parlimen kerajaan. Dan itu pendirian saya daripada dulu. Tetapi proses rundingan belum berlaku. Yang ada proses permusuhan. Jadi saya usulkan mula proses rundingan dan saya akan tugaskan Ketua WIP dan Menteri berkenaan berunding dan kita putuskan. Kalau cepat selesai, cepat lulus. Kalau selesai esok, lusa kita boleh lulus. Jangan ada rancangan nak gulingkan kerajaan. Sila Ledang. Boleh dipertimbangkan. Kalau tidak, tak boleh dipertimbangkan. Baik Ledang, saya silakan Ledang untuk soalan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya buat Yang Berhormat Tambun. Lanjutan daripada penjelasan tadi, adakah Yang Berhormat Tambun, Amat Berhormat Tambun setuju bahawa adalah satu perkara yang sangat penting dan kritikal supaya semua pihak, ahli parlimen, wakil-wakil rakyat bekerjasama dalam soal bencana. Pada masa yang sama, adakah Yang Berhormat setuju bahawa agensi-agensi perlu bertungkus lumus untuk memastikan supaya mangsa banjir, musibah banjir mendapat perhatian yang serius daripada awal sehinggalah proses pasca banjir pemulihan telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri. Setakat yang saya pantau, kalau kerjasama baik di Johor atau di Kelantan, bila saya diberitahu oleh Yang Berhormat Menteri Besar, saya lihat kerjasama di antara persekutuan dan negeri dan jabatan-jabatan itu baik. Saya tidak ada masalah tentang perkara itu. Begitu juga di Johor, saya lihat semua parti, semua NGO daripada pelbagai aliran itu memberikan kerjasama. Dan tetapi walaupun saya sebut langkah-langkah diambil melalui penyelarasan NADMA itu baik, saya sentiasa menggesa supaya penjawat awam dan NGO terus. Umpamanya di Johor ini belum selesai sebab kita perlu puluhan ribu sukarelawan untuk turun membantu dalam proses pembersihan. Ini memang cabaran kedua. Dan Selangor telah menghantar pasukan besar terutama pembersihan kerana lori-lori sampah tidak mungkin dikendali oleh jabatan-jabatan Johor dan seluruh daerah terlibat. Jadi yang ada kapasiti paling besar dari segi kutipan sampah ini adalah negeri Selangor dan dibantu oleh wilayah dan kita akan kerahkan seluruh tenaga ke situ. Baik, terima kasih. Sukarelawan yang terbesar ialah daripada pasukan amal. Terima kasih. Baik, saya bergerak ke soalan terakhir. Saya jemput Tuan Yusof bin Wahab Tanjung Manis. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tanjung Manis minta Perdana Menteri menyatakan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan yang berhampiran dengan Sabah dan Sarawak memerlukan dua negeri ini mempersiapkan diri terutama daripada aspek pembangunan sempadan, infrastruktur jalan dan modal insan. Apakah perancangan dan persediaan pihak kerajaan di dalam memastikan komuniti perniagaan dan swasta di Sabah dan Sarawak khususnya dapat mengambil manfaat melalui jalinan seperti dengan izin company to company, C2C, business to business, B2B serta government to government, G2G agar kita tidak ketinggalan. Terima kasih. Menteri. Betul, terima kasih Tanjung Manis. Kita persekutuan sedang menyelaraskan kegiatan bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak dan TPM2 membantu dalam menyelaraskan tindakan ini. Peruntukan RM1 bilion itu hanya khusus untuk sempadan, ya, untuk infrastruktur asas, ICQS dan juga pos kawalan dan kuartus immigration untuk Sarawak sempadan supaya terutama Sarawak kena dekat dengan IKN Nusantara yang akan menjadi ibu kota. Tetapi saya nak jelaskan di sini ya bahawa
dalam strategi kita terutama Sabah dan lebih lagi Sarawak. Kerana Sarawak ini dalam beberapa bidang, umpamanya EV, hidrogen, ammonia, itu dengan Petronas itu nampak mendahului negeri yang paling ke depan dalam rangka strategi dan melaksanakan, dan ini sangat membanggakan. Dan oleh demikian soal petrokimia dan oleokimia, pharmaceutical, pengajian tinggi, kesihatan, ini semua akan tidak hanya terikat dengan sempadan dan IKN, tetapi menjadikan Sabah dan Sarawak itu sebagai di antara tapak strategik dalam kita mengemukakan program kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IAGA. Dan cara menarik kerana dalam rundingan kita dengan Presiden Jokowi dan juga baru-baru ini dengan Marcos, Presiden Filipina, hal ini ditekankan. Kalau ditekankan maknanya kalau ikut geopolitik dan strateginya, maka tempat Sabah dan Sarawak itu lebih utama. Jadi bila saya bicarakan soal Sabah Sarawak ini, dia hanya tidak terikat kepada IKN Nusantara, tetapi dengan kekuatan dan beberapa inisiatif yang lebih ke depan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, saya lebih yakin mereka akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan BIMP IAGA itu dengan lebih menarik, insya-Allah. Soalan tambahan, Tanjung Manis. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan yang diberikan. Kita harap semoga negeri Sabah dan Sarawak akan mendapat manfaatlah daripada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Untuk makluman semua, baru-baru ini Presiden Jokowi sewaktu Majlis Pecah Tanah projek empangan hidroelektrik Mentarang Induk yang diusahamasamakan oleh Sarawak Energy Berhad, syarikat milik Kerajaan Sarawak, telah menyatakan bahawa beliau sangat gembira kerana projek ini dilaksanakan dengan jiran serumpun. Soalan tambahan saya, atas semangat yang sama jiran serumpun, sejauh manakah penglibatan syarikat Malaysia dalam projek pembinaan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan dan pembangunan kawasan perindustrian di Kalimantan? Terima kasih. Terima kasih. Projek-projek ini sebenarnya diketuai oleh Sarawak kerana bila dan kemudahan gas pipeline itu ke IKN Nusantara, memang Presiden Jokowi menganggap ini suatu pendekatan yang paling baik, dan bagi kita terutama di Sarawak itu suatu pelaburan yang sangat menarik dan meyakinkan. Tetapi dalam rundingan kita dengan Kerajaan Indonesia baru-baru ini, beberapa syarikat lain juga terlibat, ya, termasuk TNB, Telekom dan beberapa syarikat, sekurang-kurangnya 10 yang terlibat. Tapi dalam hal ini saya beritahu kepada Premier Sarawak kerana kedekatan dan juga kerana Sarawak itu lebih mendahului, dia akan diselaraskan bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak supaya lebih bermanfaat. Tapi setakat yang kita saksikan, 10 syarikat besar dari 9 di Semenanjung, 1 di Sarawak telah pun masuk untuk mengkaji dan meneliti kemungkinan melabur secara agak besaran. Dan Presiden Jokowi maklum kepada saya, di antara negara ASEAN, Malaysia agak lebih ke depan dan lebih aktif dalam kerjasama ini. Bagi kita ini, sinergi ini akan memberikan keberuntungan kepada kedua-dua negara. Tetapi oleh kerana kedekatan Sabah Sarawak itu dengan ibu kota baru dan dengan gesaan Brunei dan Manila, saya anggap sekali lagi lah BIMP IAGA ini akan memberi perhatian lebih di Sarawak dan Sabah ketimbang atau berbanding dengan Semenanjung. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Tuan. Berhubung dengan keadaan bila mana dibuka Kalimantan sebagai ibu negara Indonesia, saya nampak yang lebih penting ialah tentang people to people, community to community. Jadi apakah persediaan kita di Sabah dan Sarawak khususnya untuk menghadapi keadaan ini? Saya setuju perkara ini mungkin
lebih awak ni soalannya Sabah Sarawak dengan Semenanjung ke Sabah Sarawak dengan ibu kota negara? Sabah Sarawak dengan Kalimantan dan kita juga dengan Kalimantan. Baik. Sekarang ini belum ada rancangan yang lebih aktif, tetapi saya percaya seperti mana yang diusulkan oleh Yang Berhormat, berdasarkan perkembangan pertumbuhan dan penyediaan ibu kota IKN Nusantara itu, maka harus diteliti kemungkinan kerjasama universiti, belia, badan-badan Islam dan kerajaan negeri selain daripada NGO yang lebih pesat, dan saya percaya perkara ini harus diberi perhatian. Terima kasih atas cadangan itu. Terima kasih Yang Berhormat. Alhamdulillah dengan jawapan tersebut, Yang Berhormat sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-tanya menteri pada hari ini. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, saya difahamkan Libaran tidak berada dalam Dewan. Saya juga difahamkan Marang juga tidak berada dalam Dewan. Oleh demikian, kita bergerak ke soalan nombor 3. Saya jemput Tuan Cha Ki Chin, Rasah. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Soalan rasa, soalan ketiga mohon jawapan. Rasa ada dalam Dewan. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim, Datuk Yang Bertua. Terima kasih di atas soalan rakan saya. Untuk menjawab soalan adakah inisiatif kerajaan melalui jualan rahmah ini mendapat sambutan, suka saya berkongsi kejayaan yang telah dicapai. Hampir semua hypermarket telah memberikan sokongan dan dokongan seperti mana Maiden, 99 Speedmart, Lotus, Ion Big, Econsafe, Sabasun di Terengganu, KK Mart, NSK, Everrise di Sarawak dan Petaras di Labuan dan Sabah telah memberikan komitmen. Pada akhir bulan Februari, Datuk Yang Bertua, Econsafe telah mengumumkan kesan daripada jualan ramah ini. Mereka telah menawarkan 1,000 barang dengan potongan dari 3% hingga 30%. Dan Econsafe memaklumkan mereka dapat menambah 30% sales mereka, jualan mereka. Ini membuktikan bahawa jualan ramah ini bukan sahaja menguntungkan rakyat, tetapi juga memberikan pulangan kepada hypermarket yang terlibat dalam usaha yang dijalankan oleh kerajaan. Dulu kita percaya kepada pendekatan loss leader. Tetapi nampaknya sekarang akibat daripada jualan rahmah, semua pemain industri percaya kepada crowd pula. Bila mereka mengadakan jualan rahmah ini, jumlah ataupun volume yang datang itu bertambah dan syarikat mendapat keuntungan dan rakyat mendapat harga yang murah. Saya beri contoh, 20 barangan asas terutama pada golongan B40 dan miskin tegar yang dibeli melalui jualan ramah ini di hypermarket ini. Kajian yang dibuat 20 barangan ini, pengguna mendapat berjimat daripada RM20 sehingga RM24 sekali shopping. Maknanya, kalau isi rumah itu dia berbelanja untuk keperluan keluarga 5 kali sebulan, bermakna dia dapat berjimat hampir RM100 satu bulan. Ini di antara kejayaan-kejayaan yang saya rasa kerajaan dan syarikat libat urus ini, hypermarket ini, dan saya yakin dan percaya melalui engagement yang kuat ini, sepanjang tahun hypermarket ini, sebagai contoh Econsafe yang ada 300 cawangan seluruh negara, 99 Speedmart yang ada 2,100 cawangan seluruh negara, rakyat akan dapat manfaat. Segmen yang kedua adalah peruntukan yang baru-baru ini diberikan oleh kerajaan melalui belanjawan. KPDN mendapat 100
juta ringgit Malaysia. Yang akan diadakan jualan murah ini, jualan rahmah ini, insya-Allah pada semua kawasan parlimen dengan kita boleh mengadakan 4 kali seminggu. Dan apa yang penting adalah setiap kawasan parlimen itu akan mendapat peruntukan lebih kurang RM8,662 seminggu. Ini sebagai contoh, kita buka jualan rahmah ini, kita boleh subsidi ayam sebagai contoh, seekor ayam kita boleh jual RM5 atau RM6 dan juga barang-barang keperluan yang lain. Saya juga tadi terlupa, maknanya syarikat-syarikat Shopee dan Lazada juga, dua syarikat ini telah pun menyertai jualan rahmah. Jadi untuk pengetahuan ahli yang berhormat, selagi banyak libat urus kerajaan yang kita buat secara baik, free of charge, kecuali yang jualan rahmah peruntukan bajet itu bajet kerajaan. Tetapi yang lain itu zero contribution daripada pihak kerajaan. Dua-dua dapat untung, hypermarket mendapat untung, rakyat juga mendapat untung pada harga yang mereka dapat potongan sehingga 30%. Terima kasih. Sila Rasa. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang terperinci yang bagi saya menunjukkan komitmen kerajaan, dan saya juga menyambut baik usaha kerajaan tersebut yang sudah nampak ada kejayaan walaupun hanya 2 bulan saja dilancarkan. Saya nak tanya, tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut hampir ke semua hypermarket yang Berhormat sebutkan nama tadi terlibat dalam jualan rahmah ni. Bagaimana dengan minimarket, kedai runcit di seluruh negara yang mungkin mereka tidak mempunyai rangkaian yang banyak, yang besar, tetapi hanya ada 1-2 kedai saja. Apakah keterlibatan mereka dalam jualan ini dan apakah jualan rahmah ini akan berterusan? Sebab bagi saya, ia amat mustahak. Kita kena pastikan ia berterusan supaya golongan rakyat yang terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi sentiasa diberikan pembelaan yang sewajarnya. Dan akhir sekali berkenaan dengan 100 juta tersebut, saya memang cukup bersetuju dan saya berharap ia boleh diagihkan bukan setakat purata saja tetapi ikut jumlah penduduk di setiap kawasan parlimen itu, agar semua rakyat yang terkesan dengan kos sara hidup dapat pembelaan yang saksama. Sekian, terima kasih. Betul-betul. Terima kasih di atas soalan tambahan itu. Sekali lagi saya ingin mengumumkan bahawa KPDN tidak membuat paksaan untuk mana-mana sama ada hypermarket ataupun minimarket ataupun kedai-kedai runcit untuk menyertai jualan rahmah ini. Sebagaimana menu rahmah, kita tidak pernah paksa mana-mana pihak. Dia diadakan secara libat urus dan kita mendapat kerelaan daripada kedua-dua belah pihak, barulah perkara itu atau penjualan itu dapat kita laksanakan. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat tentang semua ahli parlimen ataupun kawasan parlimen itu akan diadakan jualan rahmah ini, saya akan pastikan bahawa mekanisme dan pegawai-pegawai KPDN akan menyelaras dan mengurus jualan ini supaya ia dapat memberikan manfaat kepada semua. Tentang jangka panjang Yang Berhormat, saya telah mula berfikir sekiranya syarikat-syarikat hypermarket ini yang bukan sahaja dalam negeri tapi multinasional seperti Lotus dan juga Aeon Big ini, kenapa tidak kita cuba untuk mewujudkan supermarket untuk mampu milik. Saya pernah melawat dululah waktu 10 tahun dulu di UK dan di United States. Ada supermarket yang memang menjual barang-barangan mampu milik. Kerana kadang-kadang Yang Berhormat, barang-barang ini yang mahal adalah jenama. Tapi kualiti itu tetap sama. Jadi mereka buat hypermarket untuk golongan yang memerlukan. Jadi pelanggannya dan keuntungannya juga amat orang kata menggiurkan untuk kita turut serta. InsyaAllah saya akan adakan lagi libat urus. Kita ramai bilioner dalam negeri kita ini.
why not mereka melabur dalam supermarket ini dan ini dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Terima kasih. Masih, silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya ialah berkenaan dengan jualan rahmah ni. Saya ucapkan tahniah kepada Menteri yang meneruskan agenda. Kalau sebelum ni jualan begini dikenali sebagai jualan keluarga Malaysia, mungkin di sana ada beberapa perbezaan, saya kurang pasti. Cuma saya nak minta lanjut penerangan daripada Bapak Menteri sebut tadi 4 kali seminggu. Saya kurang faham dan kurang jelas apa yang dimaksudkan dengan jualan 4 kali seminggu itu. Dan bagaimana strategi yang berhormat Menteri untuk penetrate dengan izin ke kawasan-kawasan pedalaman yang tidak mempunyai hypermarket yang agak besar. Kerana di sini cuma ada kedai-kedai runcit kampung dan sebagainya. Jadi bagaimana strategi yang akan digunakan oleh berhormat Menteri? Terima kasih. Betul. Terima kasih rakan saya daripada Pasir Mas. Soalan yang baik supaya tidak ada yang ketinggalan, termasuklah kampung-kampung pendalaman. KPNK melalui pegawai-pegawai kita akan pastikan kalau nak sewa kemah mungkin kos, ya. Jadi kita gunakan bangunan-bangunan kerajaan, balai-balai raya, jabat-jabat Tok Ngulu, itu boleh kita gunalah untuk kita pastikan rakyat boleh datang dan kita boleh buat jualan ramah itu. Dan saya rasa libat urus itu penting. Nanti saya rasa ahli parlimen ini adalah orang yang insya-Allah kalau kita pernah ada pengalaman jadi ahli parlimen, dia akan tahu di manakah lokasi yang strategik. Dan termasuk kedai-kedai runcit tadi, kita akan adakan libat urus. Kalau kedai runcit itu ada di kampung itu, kita gunakan kedai runcit itu terus untuk kita bagi subsidi, kita bagi dia bantuan dan rakyat boleh terus beli barang-barangan itu di peringkat yang kawasan yang paling pendalaman sekalipun. Kalau tidak ada, kita akan hantar dengan menggunakan sama ada bot ataupun kenderaan yang akan diuruskan oleh pihak KBDN. Yang penting, setiap rakyat di mana pun mereka berada akan dapat menikmati jualan rahmah ini. Terima kasih. Itu betul. Jelas 4 kali seminggu tadi saya rasa Menteri. Okey. 4 kali seminggu ni saya bagikan 100 juta peruntukan. Kita bagi dengan 222 kawasan parlimen 52 minggu. Jadi kita dapat satu minggu RM862 dan RM8,662. Jadi makna sebulan kita boleh buat 4 kali jualan ramah ini. Jadi kalau kawasan parlimen itu luas, kita boleh gilirkan mengikut zon supaya dia dapat kita santuni paling tidak pun gulungan yang memerlukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Datuk Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz Tanah Merah. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah di atas persoalan yang dikemukakan. Untuk makluman, pada masa ini Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mengoperasikan beberapa jenis pesawat angkut bagi mendukung pelbagai tugasan bantuan logistik seperti Hercules C-130 dan Airbus A400M. Melalui pelan pembangunan keupayaan TUDM 2055 atau CAP 55 dengan izin, pesawat C-130H ini akan terus beroperasi sehingga tahun 2040. Sebelum penggantian pesawat ini yang dilaksanakan secara berperingkat bermula dalam rancangan Malaysia yang ke-16. Kehadiran pesawat angkut strategik A400M ini yang baru pada tahun 2015 telah meningkatkan keupayaan dokongan logistik strategik TUDM dengan jarak rangkuman yang lebih jauh, dan pengurusan operasi semasa pesawat TUDM ini secara efektif dan cekap merupakan salah satu faktor kejayaan utama TUDM. Dan perkara ini dirancang melalui pengurusan sumber kewangan yang berkesan bagi mendukung visi dan misi TUDM dalam mengimbangi peruntukan yang telah diperuntukkan oleh kerajaan. Dan kalau kita melihat bahawa keperluan-keperluan logistik yang diuruskan oleh TUDM ini bagi memastikan penggunaannya mengikut keperluan, dan dalam masa yang sama kita juga melihat aspek-aspek kewangan itu juga diambil kira dalam kita memastikan bahawa dana awam itu digunakan sebaik mungkin bagi tujuan pertahanan negara. Itu saja jawapan.
Silakan. Tanah Merah. Terima kasih, Timbalan Menhan. Saya ingin juga bertanya mengenai status terkini syarikat Aerot, iaitu pembekal utama perkhidmatan penyelenggaraan pesawat C-130 ini, itu pesawat mengangkut berbagai guna ini. Tambahan lagi, TUDM juga sudah memberhentikan operasi helikopter Nuri. Apakah syarikat Aerot mampu bertahan dalam keadaan sekarang? Kerana ini merupakan syarikat tempatan. Atau mungkin sesuai Kementerian Pertahanan dapat mempertimbangkan memberi pemberian kerja-kerja pelanggaraan pesawat TUDM yang lain kepada Aerot. Contohnya pembelian yang terbaru pesawat Light Combat Aircraft LCA daripada KA-50 daripada Korea Aerospace yang bakal diperolehi oleh MINDEF. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah, Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat. Berhubung dengan persoalan berkaitan dengan syarikat Aerot dan juga kerja-kerja penyelenggaraan, kita tahu bahawa di Kementerian Pertahanan ini antara aspek penting yang kita berikan tumpuan adalah penyelenggaraan kepada aset-aset kita. Sebab itu kalau kita lihat dua aspek yang kita berikan tumpuan, antaranya adalah kita tahu untuk memastikan kesiapsiagaan aset-aset terutamanya di aset tentera udara di Raja Malaysia. Memang dasar kita adalah kerjasama antara kerajaan dan juga pihak swasta itu memang menjadi keutamaan. Kerana kita tahu bahawa untuk memastikan kesiapsiagaan aset pertahanan kita itu antara aspek yang kita ambil kira. Yang kedua, kita tahu bahawa dalam Kertas Putih Pertahanan, kita telah meletakkan bahawa salah satu aspek yang kita berikan tumpuan adalah industri pertahanan itu sendiri. Sebab itu untuk membangunkan industri pertahanan negara, antara aspek yang kita berikan tumpuan adalah aspek yang kerjasama antara kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan dengan pihak swasta itu sendiri. Sebab itu, kalau kita melihat macam tadi disebut tentang beberapa syarikat, tentang kepakaran mereka, itu juga kita di Kementerian Pertahanan mengambil kira. Kerana bagi kita membangunkan industri pertahanan ini, aspek itu juga kita ambil kira. Yang ketiga adalah kita tahu bahawa sebahagian daripada syarikat swasta ini, mereka memberikan ruang juga kepada veteran kita sebagai kerjaya kedua. Sebab itu dalam pertimbangan kita, dalam menentukan upaya dan keupayaan syarikat-syarikat swasta ini, dan itu diambil kira oleh Kementerian Pertahanan, dan saya fikir antara yang harus difikirkan juga adalah aspek penggunaan dana awam kita. Kadang-kadang memang betul kita mahu memastikan bahawa syarikat swasta ini boleh kekal. Maknanya mereka boleh bersaing. Tapi dalam masa yang sama, kita juga harus melihat kemampuan keuangan kita. Jadi inilah antara aspek-aspek yang selalunya kita ambil pertimbangan dalam memastikan kerjasama kita dengan pihak swasta termasuk dengan Aerot itu sendiri. Sebab itu peluang-peluang ini sentiasa kita wujudkan. Kita tahu bahawa di kala ini memang kita mempunyai kerjasama dengan pihak swasta ini bagi menyelenggara, tapi dalam masa yang sama kita juga harus mengambil kira penggunaan dana awam dan bagaimana kesiapsiagaan aset-aset pertahanan itu dapat kita pertahankan. Itu saja jawapannya. Silakan ulangan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Menteri. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih, syabas dan tahniah kepada Kementerian Pertahanan yang menggerakkan anggotanya untuk turun membantu masa-masa banjir di negeri Johor. Soalan saya, apakah tahap keupayaan anggota juruteknik Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM untuk penyelenggaraan Hercules C-130? Mohon jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Silakan Menteri. Datuk Yang Dipertua dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Lulangan. Sebelum saya menjawab tadi ada disentuh tentang banjir di Johor, dan saya juga ingin memaklumkan bahawa memang kita di Angkatan Tentera Malaysia di Kementerian Pertahanan memang menjadi dasar kita kerana kita melihat bahawa bencana yang berlaku dalam negara kita, dan Kementerian Pertahanan memang mempunyai dasar itu untuk memastikan bahawa setiap bencana itu kita di peringkat Kementerian Pertahanan akan mengambil tanggungjawab itu secepat mungkin bagi memastikan bahawa upaya dan keupayaan Kementerian Pertahanan itu dapat dimanfaatkan bukan sahaja oleh rakyat tapi oleh negara secara keseluruhannya. Berhubung dengan macam tadi disebut dipersoalkan oleh Tanah Merah dan juga dipersoalkan oleh Hulu Langat, memang kita tahu bahawa untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara, kita tidak semata-mata bergantung kepada keupayaan pihak swasta ataupun keupayaan pihak pengeluar kepada aset-aset kita. Tetapi dalam masa yang sama memang kita di Kementerian Pertahanan berusaha untuk memastikan bahawa upaya anggota-anggota kita
bagi menyenggara aset-aset pertahanan itu diberikan juga keutamaan. Sebab itu kalau kita lihat macam pesawat Hercules ini, kita lihat bahawa di Kementerian Pertahanan sendiri, anggota-anggota TUDM itu sendiri, kita ada 3 peringkat penyelenggaraan. Peringkat pertama kalau kita lihat penyelenggaraan secara asas, yang kedua adalah dalam aspek-aspek teknikal, dan yang ketiga kalau kita lihat dalam aspek yang major, kalau contohnya sebagai enjin dan seumpamanya. Sebenarnya kita di Kementerian Pertahanan melalui Tentera Udara, sebenarnya penyelenggaraan dalam peringkat pertama dan kedua tadi, memang kita telah memenuhi kehendak-kehendak itu, di mana anggota kita memang mempunyai keupayaan untuk menyelenggara pesawat-pesawat logistik ini. Cuma dalam persoalan-persoalan penyelenggaraan dalam peringkat major ini, memang kita sentiasa bekerjasama dengan pihak swasta bagi memastikan bahawa kita boleh menyelenggara aset pertahanan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya difahamkan Julau tidak berada dalam Dewan. Saya bergerak ke soalan nombor 6, Tuan Muhammad Fawaz bin Muhammad Jan Permatang Pauh. Baik, terima kasih. Soalan saya nombor 6. Sila Menteri. Assalamualaikum dan terima kasih Tuan Ketua. Untuk makluman ahli yang berhormat, data kemiskinan di Malaysia adalah berdasarkan survei pendapatan, perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas ataupun yang dipanggil HIES dan BA yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Survei ini dijalankan setiap 5 tahun, 2 kali dalam 5 tahun. Oleh itu survei yang terkini datanya adalah untuk tahun 2019 dan sekarang ini sedang dijalankan survei yang sama untuk mengemaskini data bagi tahun 2022. HIES dan BA 2022 dijangka diterbitkan pada pertengahan 2023 dan data ini akan digunakan untuk pelaporan sosioekonomi dan input bagi penggubalan dasar dan program kerajaan. HIES dan BA menjadi sumber utama untuk statistik kemiskinan. Merupakan survei sosioekonomi yang meliputi pendapatan, demografi, etnik dan lokasi. Berdasarkan survei ini, untuk menjawab soalan daripada Permatang Pauh, kadar kemiskinan mutlak di peringkat nasional, ini berdasarkan tahun 2019, ialah 5.6% dan pecahan mengikut 3 kumpulan etnik utama ialah Bumiputera pada 7.2%, China 1.4% dan India 4.8%. Kaedah untuk mengukur kemiskinan mutlak ini adalah menggunakan kaedah pendapatan garis kemiskinan atau yang sering dirujuk sebagai PGK. PGK merujuk kepada jumlah pendapatan bulanan isi rumah yang diperlukan untuk memenuhi keperluan optimum minimum makanan. Dan bukan makanan, jadi ada yang bahagian makanan, ada yang bukan makanan seperti pakaian, sewa dan sebagainya, untuk membolehkan setiap ahli isi rumah menjalani kehidupan yang sihat dan aktif. Pengukuran ini adalah berasaskan kepada konsep kos keperluan asas. Jadi setiap kali survei dibuat, maka kita akan dapat menentukan berapakah sebenarnya perbelanjaan yang minimum untuk makanan, untuk baju, untuk kesihatan dan sebagainya, dan itu akan menentukan PGK. Jadi bagi tahun 2019, paras PGK pada peringkat nasional adalah seperti berikut berdasarkan purata 4 orang dalam satu isi rumah. Miskin tegar iaitu yang hanya melihat kepada jumlah pendapatan minimum untuk mendapat makanan. Miskin tegar ialah pada RM1,169. Sementara miskin mutlak iaitu yang mengambil kira juga perbelanjaan-perbelanjaan lain selain daripada makanan ialah pada paras RM2,208 satu keluarga. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, saya ambil kesempatan kali ini untuk menjawab ini, untuk maklumkan sebenarnya maklumat terperinci mengikut DUN sehingga ke peringkat DUN sebenarnya diterbitkan oleh Jabatan Statistik. Jadi saya jemput semua ahli parlimen dan juga semua adun di seluruh negara supaya dapatkan laporan mengikut kawasan parlimen itu
dan juga mengikut kawasan DUN supaya boleh dapat pecahan mengikut umur, mengikut kaum, mengikut tempat di dalam kawasan masing-masing. Jadual seperti yang dimohon oleh pematang PAU tadi, dia panjang, dia minta statistik kemiskinan untuk tempoh 10 tahun yang lepas mengikut negeri dan mengikut etnik. Jadi yang itu akan diberikan secara bertulis. Jadi untuk saya mohon 1 minit untuk saya terangkan bahawa kerajaan telah pun menyusun pelbagai peruntukan dan juga program untuk kita tumpukan kepada usaha menoktahkan miskin tegar di negara ini. Dalam ucapan belanjawan 2023 baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Tambun telah mengumumkan beberapa peruntukan dan langkah-langkah, termasuklah sumbangan tunai rahmah kepada hampir 9 juta penerima dengan peruntukan sebanyak 8 bilion ringgit. Bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat diteruskan kepada golongan yang terjejas ini, termasuk kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya sebanyak 400 juta ringgit. Bantuan pelbagai subsidi kepada pesawah-pesawah dan pekebun kecil sebanyak 1.6 bilion ringgit. Pembaikan luar bandar dan program-program basmi kemiskinan yang dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan adalah sebanyak 3.9 bilion. Subsidi, bantuan serta insentif di bawah konsep payung rahmah bagi mengurangkan beban kos sara hidup sebanyak 64 bilion. Ini termasuklah subsidi petrol, subsidi elektrik dan sebagainya, dan pakej perpaduan prabaya, internet, mudah alih dan pakej perpaduan jalur lebar. Di bawah kementerian saya, kerajaan telah melancarkan dan melaksanakan inisiatif pendapatan rakyat yang akan menumpukan kepada pengupayaan golongan miskin tegar dan B40 di seluruh negara untuk meningkatkan potensi pendapatan setiap isi rumah. Peruntukan sejumlah 750 juta ringgit telah disediakan bagi tahun 2023 untuk menjayakan IPR, dan selain daripada kaedah biasa, IPR menumpukan kepada 3 kaedah penjanaan pendapatan mengikut template dengan memastikan keseluruhan jajaran rantaian pendapatan itu dibantu oleh kerajaan daripada penjanaan kepada pembelian dan juga latihan melalui 3 template, iaitu usahawan tani, Intan, usahawan makanan, Insan, dan inisiatif operator perkhidmatan, iaitu Ihsan. Program ini insya-Allah akan dapat menjana pendapatan di antara RM2,000 kepada RM2,500 sebulan bagi setiap penerima dalam tempoh pemantauan 24 bulan. Terima kasih Yang di-Pertua. Silakan Pematang PAU. Terima kasih Datuk Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang begitu detail. Soalan saya, apa usaha kerajaan bagi mengurangkan jurang pendapatan antara negeri-negeri kaya dan miskin? Serta bagaimana pendirian kerajaan dalam mengurangkan kesenjangan pembangunan ekonomi antara negeri ini boleh direalisasikan jika pembangunan yang menjadi game changer negeri tidak diluruskan oleh persekutuan. Terima kasih. Terima kasih Pematang PAU. Mengenai jurang pendapatan, memang benar ada jurang pendapatan di antara negeri-negeri. Sebab itu kalau ikut statistik kemiskinan di seluruh negara, berikut adalah statistik kemiskinan mutlak bagi 6 negeri terbawah yang paling miskin. Yang paling miskin dengan kadar kemiskinan mutlak sebanyak 19.5% adalah Sabah. Ini diikuti oleh Kelantan dengan 12.4%, kemudian Sarawak 9%, kemudian Kedah 8.4%, kemudian Perak 7.3%, kemudian Terengganu 6%. Jurang kemiskinan ini sebenarnya banyak juga berpunca kepada jenis kegiatan ekonomi yang ada. Dan kalau diikut kepada punca masalah yang utama ialah kurangnya kegiatan ekonomi yang memberi peluang pekerjaan
di negeri-negeri tersebut. Sudah tentu di Sabah ada cabaran dia, di Sarawak ada cabaran dia. Tapi kalau di Semenanjung contohnya negeri-negeri seperti Terengganu, Kelantan, Kedah, kalau dilihat kepada peruntukan yang telah diberikan oleh kerajaan dalam Belanjawan 2023, 50% daripada perbelanjaan pembangunan sebenarnya diperuntukkan kepada negeri-negeri ini. Kepada Sarawak, kepada Sabah, kepada Kelantan, kepada Terengganu, kepada Kedah. Jadi perkara ini tidak timbul seperti yang diwawakan oleh pematang pauh dan ahli-ahli daripada seberang sana di luar. Sebab itu saya sebut, sila baca dahulu seperti yang dibentangkan di dalam buku belanjawan. Kerana pada masa kita memperuntukkan sehingga 50% daripada pembelanjaan pembangunan asas kerajaan kepada negeri-negeri ini, yang sepatutnya saya harapkan daripada ahli-ahli parlimen, daripada Perikatan Nasional, terutamanya daripada negeri-negeri ini, ialah menyambut usaha kerajaan untuk membantu keluarga-keluarga yang miskin ini. Sebab itu contohnya, setelah dilancarkan seminggu, jumlah keluarga miskin daripada miskin Tegar dan B40 yang memohon untuk menyertai IPR adalah sekitar 22,209 orang di seluruh Malaysia, dan jumlah yang paling rendah memohon adalah daripada Kelantan, Terengganu dan Kedah contohnya. Jadi sebab itu saya syorkan kepada pematang pauh adalah lebih baik bekerjasama menyambut usaha kerajaan persekutuan kerana peruntukan telah diberikan, program telah ada, jadi tiba masanya untuk pimpinan di peringkat kerajaan negeri yang dikawal oleh Perikatan Nasional di Kelantan, di Terengganu, di Kedah memastikan bahawa perancangan ekonomi di peringkat negeri itu juga sama baik, dan bukan hanya memohon untuk mendapat peruntukan demi peruntukan, kerana peruntukan itu telah pun diberikan 50% kepada negeri-negeri yang paling ramai miskin Tegar ini. Terima kasih. Jelutong. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Speaker. Saya teruja dengan jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri kerana begitu detail di mana butir-butir telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Sesungguhnya sebagai seorang backbencher, saya terpanggil untuk merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri dan yang amat berhormat Perdana Menteri kerana ingin menoktahkan miskin Tegar di negara ini. Dan saya lihat bahawa soalan terus maju tuan. Usaha yang dijalankan itu adalah sepanjang masa, bukan seperti pemberian sedekah semasa pilihan raya. Soalan saya, adakah apa-apa usaha yang akan dibuat untuk meningkatkan program-program payung rahmah di negeri-negeri yang dikawal oleh Perikatan Nasional, kerana kita mendapati bahawa kes-kes miskin Tegar atau keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan kewangan ramainya adalah di kawasan-kawasan seperti di negeri-negeri di Kedah, di Kelantan dan Terengganu berbanding dan Sarawak dan Sabah. Jadi adakah apa-apa usaha atau program terperinci yang akan dilipat gandakan oleh pihak kementerian di kawasan-kawasan di negeri-negeri tersebut? Kerana saya tanya kerana Menteri, saya tidak mahu kejadian pemberian sedekah semasa pilihan raya berulang. Terima kasih. Soalan politik. Terima kasih Jelutong. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, sebenarnya peruntukan itu memang ditumpukan kepada isi rumah keluarga miskin tidak kira di mana mereka berada. Dan sebahagian besar daripada isi rumah keluarga miskin dan kumpulan B40 ini sebenarnya berada di negeri-negeri yang dikawal oleh Perikatan Nasional seperti yang disebut oleh Jelutong, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, dan ada yang di dalam kerajaan perpaduan seperti di Sabah dan Sarawak. Setakat ini yang kita lihat, walaupun program itu telah ada, walaupun peruntukan itu telah ada, tetapi sambutan daripada penerima-penerima ataupun mereka yang berpotensi mendapat manfaat
daripada program-program ini di negeri-negeri yang dikawal oleh Perikatan Nasional ini masih lagi rendah, sangat rendah berbanding dengan negeri-negeri seperti Selangor, Perak, Johor, Negeri Sembilan dan lain-lain. Sebab itu, untuk menjawab jelutong, saya telah meminta kementerian saya menganjurkan satu mesyuarat khusus dengan keseluruhan kepimpinan di peringkat daerah di 20 daerah termiskin di seluruh negara. Jadi saya harap Besut nanti datang. Adun daripada Besut datang. Kalau dijemput, insya-Allah hadir. Kalau tak ada, surat telah keluar. Besut, speaker kat sini Besut. Nampak tak? Minta speaker. Minta dekat speaker dulu lain kali Besut. Terima kasih. Duduk. Silakan Menteri. Mike. Menteri menteruk Mike. 20 daerah yang termiskin ini ada yang di Sabah, ada yang Sarawak, ada yang Kelantan, Terengganu dan Kedah akan dipanggil untuk duduk dengan saya berbincang supaya mereka membantu keluarga-keluarga ini untuk mengambil peluang, peruntukan dan juga potensi yang telah disediakan oleh kerajaan supaya jangan hanya bising di TikTok, tetapi usahakan untuk mengenal pasti bahawa mereka dan bekerjasama dengan kerajaan untuk kita sama-sama membasmi kemiskinan, insya-Allah. Baik, terima kasih. Sempurna, silakan. Soalan penting, soalan ekonomi rakyat, saya jemput Sempurna. Terima kasih Tan Sri Speaker dan terima kasih atas beberapa penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Setelah mendengar bukan hanya apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri, bahkan juga dalam ucapan belanjawan, Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan telah menyatakan jaminan bahawa akan menoktahkan kemiskinan. Ini satu perkara yang cukup penting dan berani saya katakan. Bukan mudah nak mengakis kemiskinan di mana-mana negara di dunia dalam jangka masa yang begitu pendek. Dalam data yang disebutkan itu memang penting. Tapi dalam pada itu saya melihat bukan hanya data yang dikumpul penting, tapi mengatasi masalah ini. Tadi ada disebut dah. Handout, bantuan. But it's not sustainable. Dah banyak dah. Kita dengar bakul makanan, bakul itu, ini, rahmah itu, rahmah ini. Dan saya tahu, it is not sustainable. Dengan izin. Apa yang penting, saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri. Apakah langkah-langkah memastikan supaya program usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan menoktakan ini, menerusi agensi-agensi ini untuk memantau agar keberkesanan bab satu. Ya. Keduanya, inisiatif yang kita lakukan is sustainable. Ya, kita tak mau bagi makan, lepas itu makan habis. Tak ada. Takkan kita nak bagi makan hari-hari. Baik. Apa yang penting bagi kerja is sustainable. Tingkatkan gaji sustainable. Terima kasih Sempurna. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Sempurna. Sebab itu melalui inisiatif pendapatan rakyat, kita menambah baik pendekatan itu seperti yang diulang di luar bahawa lebih baik untuk kita memberi joran daripada kita memberi ikan. Perancangannya, oleh sebab itulah maka kita memasukkan penerima-penerima ini ke dalam aktiviti penjanaan pendapatan mengikut template. Pendekatan sebelum ini ialah ditanya penerima daripada kumpulan miskin tegar apa yang nak dibuat, apa yang diperlukan, maka kerajaan kemudian membeli barang-barang, peralatan dan mereka ditinggalkan untuk pandai-pandai sendiri. Sebab itu ada yang kata nak berniaga, selepas 2-3 bulan perniagaan itu tak menjadi, maka dia hilang. Kita memahami bahawa cabaran untuk menjana pendapatan itu tidak boleh diserahkan 100% bulat-bulat kepada kumpulan dan keluarga begini. Sebab itu setiap template itu telah pun dimasukkan di dalam satu rantaian pendapatan yang melibatkan perancangan dari segi latihan dan juga pembeli. Dan penerima-penerima ini akan dikumpulkan di dalam koperasi-koperasi basmi kemiskinan di setiap peringkat kerana kita memerlukan juga sokongan dan bantuan daripada kumpulan setempat, baik profesional, baik imam masjid,
baik juga pembeli-pembeli yang akan mendapat manfaat daripada program-program ini supaya mereka bersama-sama membimbing dalam tempoh 24 bulan ini untuk memastikan aktiviti penjanaan pendapatan itu adalah mampan dan berkelangsungan. Selain daripada itu juga ada contohnya template yang disebut sebagai ihsan, iaitu inisiatif perkhidmatan, operator khidmatan, yang kita pastikan bahawa khidmat-khidmat yang sebelum ini menggunakan kontraktor di pejabat-pejabat kerajaan, di fasiliti-fasiliti kerajaan, tidak lagi menggunakan kontraktor tetapi diberi terus kepada penerima-penerima ini. Pihak berkuasa tempatan yang tidak berkemampuan, mereka perlu membayar mengikut kemampuan mereka, dan kerajaan persekutuan melalui IPR akan menambah gaji itu supaya setiap bulan sekurang-kurangnya mereka dapat gaji tetap sebanyak RM2,000 sebulan. Jadi dengan template-template begini dan juga dengan ekosistem yang telah pun kita sediakan, kita berharap dalam tempoh 24 bulan itu ini akan membantu mengeluarkan mereka daripada kemiskinan kerana mereka sudah ada gaji dan pendapatan yang tetap dan berterusan selama 24 bulan berturut-turut, dan di akhir itu mereka juga menjadi tuan punya dan juga anggota kepada koperasi yang akan mewarisi perniagaan dan aktiviti penjanaan pendapatan yang diwujudkan untuk mereka. Baik, terima kasih. Yang betul. Saya jemput. Yang betul. Minta izin. Ini betul-betul minta izin. No. Sedikit bukan Standing pertanyaan. order membenarkan saya 3 soalan. Tak, bukan pertanyaan, pertanyaan. Penjelasan. Sebelum taraf penjelasan, tak ada. Just nak beritahu kepada... Saya jemput nombor 7, Tuan Fong Kuelun, Bukit Bintang. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Monopoli atau kedudukan dominan dalam sesebuah pasaran dagangan tidak merupakan satu keadaan yang kita inginkan dalam pasaran dagangan. Namun oleh kerana ketika ini saiz pasaran dagangan dalam negara belum cukup besar, negara kita belum mewujudkan akta anti-monopoli. Namun, MyCC ataupun Suruhanjaya Persaingan Malaysia melalui Seksyen 10 Akta 712, iaitu Akta Persaingan 2010, boleh menjalankan penyiasatan terhadap aduan atau tuduhan penyalahgunaan kuasa monopoli dan dominan. Contoh-contoh penyalahgunaan kuasa: 1. Keengganan membekal barangan dan perkhidmatan tanpa sebarang justifikasi yang munasabah. 2. Mengenakan syarat yang berbeza bagi transaksi dan barangan yang sama. 3. Contoh meletakkan harga yang rendah dengan tujuan untuk membunuh persaingan. Dan 4. Memaksa pengguna untuk membeli 2 produk yang berasingan dalam satu pembelian yang terikat. Ini yang kita panggil tying and bundling dengan izin Datuk Yang Di-Pertua. Jadi dalam keadaan ini, MyCC sebagai competition watchdog akan sentiasa memantau dan menjalankan penyiasatan berdasarkan Akta 712 sekiranya terdapat penyalahgunaan kedudukan dominan atau monopoli, tidak hanya terhadap kepada industri beras dan gula, tetapi semua industri di Malaysia bagi menjamin ekosistem perdagangan dalam negeri sentiasa sihat dan beretika, berdaya maju dan berdaya saing. Sekiranya ada isu penyalahgunaan, MyCC tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas jika terbukti ada kes penyalahgunaan seperti yang terjadi kepada MyEG Berhad dan Dagangan. Jadi Yang Berhormat Bukit Bintang, Bernas memang monopoli setakat ini kerana kontrak mereka disambung sebelum ini. Bagi gula pula kita duopoli, ada 2 syarikat besar, dan untuk roti kita bukan monopoli dan ada banyak syarikat yang terlibat di dalam pasaran roti. Terima kasih Bukit Bintang. Silakan Bintang. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, mengapakah
sehingga kini kerajaan tidak mampu memecahkan monopoli yang dikuasai oleh golongan berniaga besar. Sedangkan kerajaan berkuasa berbuat demikian dan memandangkan bahawa kos sara hidup di Bandaraya Kuala Lumpur ini lebih tinggi dibanding di luar bandar. Dan adakah kerajaan bercadang menambah allowance kepada kaki tangan kerajaan yang bertugas di Kuala Lumpur untuk meringankan kebebanan kos sara hidup mereka menghadapi? Terima kasih. Sila Menteri. Yang berhormat Bukit Bintang, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak ada akta anti monopoli, ya. Jadi oleh kerana keadaan tersebut, maka kita tidak, apa orang kata, tidak boleh menghentikan mereka, melainkan mereka menyalahgunakan kuasa seperti yang saya katakan tadi. Ya, jadi dalam keadaan itu, sekiranya mereka melakukan perkara tersebut seperti MyEG, ya, dan sebagainya, bolehlah membuat aduan dan kita akan buatkan siasatan. Berkenaan dengan kaki tangan, allowance kaki tangan kerajaan tadi, yang berhormat Bukit Bintang, saya kira itu perlu dasar yang berbeza lah, ya, dan bukan untuk dijawab dalam soalan ini. Terima kasih yang berhormat. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, menyentuh isu monopoli yang dibangkitkan oleh Bukit Bintang, saya ingin menarik perhatian Dewan ini tentang monopoli ke atas barang-barang kawalan, terutamanya barang-barang yang berkaitan dengan bahan mentah, masih gagal nampaknya untuk dihapuskan. Walaupun kerajaan terdahulu di bawah Yang Berhormat Bera telah pun memansuhkan permit import AP bahan makanan. Jadi soalan tambahan saya, adakah kerajaan bersedia untuk meneruskan pemansuhan AP mengimport bahan makanan mentah oleh kerajaan terdahulu? Yang kedua, adakah kerajaan bercadang untuk mentransformasikan pertanian berskala besar melibatkan tanah-tanah terbiar, sama ada di bawah GLC ataupun orang awam, dengan penglibatan generasi muda dalam negara kita sebagai satu usaha untuk menghapuskan kartel-kartel atau orang tengah? Sekian. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Sebenarnya berkenaan dengan AP, import barang mentah ini, Yang Berhormat, ini di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ya, tapi yang saya difahamkan ianya satu polisi yang diteruskan. Berkenaan dengan transformasi pertanian juga begitu, dan saya kira ada kaitan juga dengan Menteri Ekonomi tadi, kerana di bawah inisiatif pendapatan rakyat itu ada juga sektor ekonomi, sektor pertanian, ya. Tapi Yang Berhormat, saya harap jawapannya akan diberikan oleh menteri-menteri yang berkaitan. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Kamal Ashari Kuala Kerau. Datuk Yang Tertua, soalan saya nombor 8. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerau. Untuk makluman Yang Berhormat Kuala Kerau, penubuhan sesebuah institusi pengajian tinggi awam IPTA atau cawangannya dibuat dengan mengambil kira pelbagai aspek. Kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan bagi penubuhan sesebuah IPT yang baru antara lain adalah: pertama, permintaan semasa yang harus merangkumi keperluan dari perspektif pelajar dan masyarakat semasa yang mesti seimbang dengan saiz populasi. Kedua, kecukupan dan kesediaan bekalan tenaga pakar dalam sesuatu bidang. Ketiga, keupayaan menyediakan dan menyelenggara prasarana dengan baik. Keempat, kemandirian keuangan. Kelima, prospek dan jenis program yang hendak ditawarkan. Dan yang keenam, risiko pertindihan iaitu overlapping dengan izin dan sebarang ketidakpadanan mismatch dengan IPT serta program sedia ada. Dalam masa terdekat ini, Kementerian Pendidikan Tinggi tidak berhasrat untuk membina IPTA baharu sehingga kedudukan fiskal negara pulih dan mengukuh. Sebaliknya,
fokus dan keutamaan kementerian pada masa sekarang adalah projek memulih, menyelenggarah dan menaik taraf bangunan serta kemudahan sedia ada masih kekal dijalankan. Sasaran kementerian adalah memastikan universiti awam dapat beroperasi pada tahap optimum dengan kesediaan fasiliti yang baik dan mencukupi. Ini termasuklah proses menaik taraf fasiliti dan kemudahan kampus sedia ada yang telah usang atau tidak lengkap. Pada masa yang sama, keutamaan kementerian pada masa ini akan kepada agenda pembangunan prasarana digital agar IPTA dapat bergerak selari dengan ledakan pendigitalan inovasi, sains dan otomasi. Atas kesedaran ini, dalam kajian separuh panggal Rancangan Malaysia ke-12, KPT telah memasukkan agenda pendigitalan sebagai salah satu fokus utama untuk dirancangkan. Berhubung persediaan IPT tempatan dalam mendepani pembelajaran digital, kesediaan infrastruktur dan infrastruktur menjadi keutamaan. Infrastruktur merujuk kepada keadaan prasarana digital di sesebuah IPT. Misalnya, ruang pembelajaran digital seperti smart classroom, hybrid classroom dan augmented reality, virtual reality simulation lab dengan izin mengikut keperluan dan kapasiti setiap universiti awam. Buat masa sekarang, kesemua 20 universiti awam menyediakan smart classroom, hybrid classroom dan augmented reality, virtual reality simulation lab mengikut kapasiti dan keperluan masing-masing. Malah terdapat beberapa universiti awam yang mempunyai lebih daripada 3 hybrid classroom seperti di Universiti Melaya, UKM, UPM dan UiTM. Manakala bagi infrastruktur pula, ia merujuk kepada teknologi atau kemudahan yang berkait dengan informasi dan maklumat serta pengurusannya. Misalnya, dengan izin, database, computer network, software application, servers dan lain-lain perisian serta teknologi yang berkaitan dengan maklumat dan data. Buat masa sekarang, kesemua 20 universiti awam sudah mempunyai learning management system sendiri bagi tujuan pembelajaran. Kesemua universiti awam sudah mempunyai platform massive open online courses dan micro credential sendiri. Ini bermakna kesemua universiti awam sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Walau bagaimanapun, platform dan infrastruktur ini hanya berfokus kepada kursus pengajian yang tidak memerlukan penggunaan infrastruktur khusus seperti bengkel, makmal dan pusat uji kaji. Bagi pembangunan sesebuah politeknik pula, ianya adalah tertakluk kepada Akta Pendidikan iaitu Akta 550 di bawah Seksyen 34 hingga 39 sebagaimana punca kuasa. Lazimnya penubuhan politeknik di bawah seliaan kementerian ini adalah melalui Pelan Rancangan Malaysia, RMK serta kajian secara menyeluruh terhadap keperluan institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Manakala penubuhan college community pula adalah tertakluk kepada keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 5 Julai 2000 dan 8 September 2004 yang telah bersetuju dengan pandangan bahawa keutamaan penubuhan college community hendaklah diberi tumpuan kepada kawasan-kawasan yang belum mempunyai institusi latihan seperti Pusat Giat Mara dan Institusi Kemahiran Marang. Sekian, terima kasih. Baik. Saya jemput kalau Krau. Terima kasih atas jawapan. Cuma soalan tambahan saya, apakah ada usaha untuk memperkenalkan model khas wakaf pendidikan IPT terutamanya membabitkan kawasan luar bandar bagi membantu mengurangkan beban keuangan kerajaan dalam segala masalah yang ditimbulkan tadi, di samping merealisasikan hasrat penubuhan IPT khususnya di kawasan luar bandar yang sekaligus akan membangunkan kawasan tersebut dari sudut ekonomi sebagaimana yang berlaku di Seri Iskandar, Perak, Sintok di Kedah, hub pendidikan tinggi di Paguh dan kemungkinan Kuala Kerau juga akan menjadi sebahagian daripadanya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Kerau.
Kita di kementerian ini memang menggalakkan wakaf dan endowment sebagai satu cara untuk membantu kepada keupayaan kita untuk membangunkan institusi pengajian tinggi ini. Dan kita akan senantiasa terbuka untuk bekerjasama dengan pejabat zakat dan kerajaan negeri. Terima kasih. Speaker, soalan tambahan, Speaker. Semua soalan tambahan. Air besar. Sebentar. Soalan nombor 8 ini oleh pihak kerajaan kan? Sekarang pihak kerajaan, Speaker. Soalan daripada pihak air besar pula. Jika sedemikian, ambil yang tengah, Speaker. Ambil belakang sini. Sebelah di sini. Jelebu dengan muar, ambil yang tengah, Speaker. Air besar. Soalan sebentar ya. Bermakna soalan nombor 8 ini adalah soalan yang berhormat Haji Kamal Asyari Kuala Kerau kan. So di sebelah sini yang berhormat Jelebu. Oh, terima kasih, Speaker. Makbul doa, Speaker. Saya tengok Speaker baca doa tadi, makbul doa, Speaker. Terima kasih, Speaker. Saya sebenarnya soal yang berkaitan dengan pendidikan tinggi ni, Speaker, Tuan Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua, sangat penting dan mesti diterjemahkan kepada masyarakat luar bandar. Sebahagian daripada kaedah untuk menjimatkan, kalau kata jawapan menteri tadi, bajet kita tidak ada untuk membina dan mewujudkan IPTA baru. Tetapi kemungkinan kerajaan boleh memikirkan soal mewujudkan kampus cawangan, yakni kampus kota contohnya. Tentunya kampus kota juga memerlukan kos untuk membina dan menyewa bangunan. Tetapi Datuk Speaker, kita ada banyak bangunan kerajaan yang ada tidak digunakan di kawasan luar bandar. Contoh di Labuan ada, di Jelebu ada bangunan di bawah Kementerian MCMC, di bawah kementerian yang lain masih kosong dan tidak digunakan. Adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk membuat perbincangan kolaborasi dengan kementerian berkenaan menggunakan bangunan yang tidak diguna pakai ini sebagai kampus kota bagi IPTA yang tertentu yang memboleh dan memberi peluang kepada masyarakat luar bandar untuk melanjutkan pelajaran di peringkat tertinggi. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Menteri. Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih sahabat saya daripada YB Jelebu atas soalan tadi. Bagi kita di pihak Kementerian Pendidikan Tinggi ini sememangnya amat mengalu-alukanlah kalau ada cadangan seperti YB Jelebu cadangkan. Tetapi dalam masa yang sama kita kena faham bahawa dalam kita menubuhkan sebuah IPT ini kita melihat kepada pelbagai sudut termasuklah dana seperti yang kita persoalkan sekarang ini dan juga persediaan kita. Maknanya dari segi kepakaran tenaga pengajar yang perlu kita sediakan dan kalaupun ada yang sekarang ruang bangunan yang sedia ada tapi tidak dipakai itu kan juga namanya memerlukan dana untuk kita bangunkan dia supaya menjadi sebuah institusi seperti yang kita harapkan. Maka itu rasanya kita akan ambil pertimbanganlah saya YB Jelebu atas cadangan tadi. Terima kasih. Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Muar daripada tadi, Speaker. Yang berhormat, saya hanya benarkan 2 soalan. Yang berhormat, duduk ya. Terima kasih. Berikutnya, soalan yang ke nombor 9. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Yang Berhormat Bandar Baru Tun Razak. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih soalan daripada jiran saya. Datuk Yang di-Pertua, melalui Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ataupun Akta 709, Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP adalah bertanggungjawab mengawal selia pemprosesan data peribadi seseorang individu yang terlibat dengan transaksi komersial oleh syarikat ataupun agensi bagi memastikan data peribadi tersebut digunakan dengan cara yang penuh berintegriti, selamat dan tidak
disalahgunakan. Dari sudut penguatkuasaan akta, tindakan adalah seperti berikut. Pertama, pemantauan kepada 7 prinsip perlindungan data peribadi, prinsip-prinsip Akta 709 di bawah Seksyen 5 Akta 709. Sabi kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM300,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya. Sehingga kini, sebanyak 7 kes telah disabitkan kesalahan membabitkan pelanggaran pelbagai prinsip di bawah Akta 709. Kedua, pematuhan kepada Kod Tata Amalan KTA, perlindungan data peribadi oleh pihak industri. KTA ini merupakan dokumen perundangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip Akta 709 dalam proses kerja sektor industri bagi memastikan kebolehlaksanaan dan kelancaran prosedur sesuatu sektor industri. Di bawah Seksyen 29 Akta 709, pengguna data yang melanggar peruntukan KTA jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan tidak lebih 1 tahun atau kedua-dua sekali. Dan ketiga, penguatkuasaan di premis syarikat ataupun agensi juga dilaksanakan oleh JPDP melalui pemeriksaan ke atas sistem data peribadi di bawah Seksyen 101 dan Seksyen 48 Akta 709. Sejak tahun 2016, sebanyak 270 program pemantauan telah dilaksanakan di seluruh negara. Selain itu, JPDP turut menganjurkan pelbagai program outreach dengan izin seperti persidangan perlindungan data peribadi, webinar, sesi konsultasi dan khidmat nasihat serta program kolaborasi di serata negara untuk meningkatkan kefahaman mengenai kepentingan melindungi data peribadi. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, JPDP telah menganjurkan sebanyak 135 program kesedaran di seluruh negara melibatkan 135,000 orang peserta secara keseluruhannya. Berdasarkan analisis dari Cyber Security Malaysia (CSM), secara umumnya antara sebab kes pembocoran data berlaku adalah kerana kelemahan data kata laluan bagi aplikasi yang berkaitan. Tahap keselamatan hardware dan software organisasi berada di paras yang sederhana serta tahap kesedaran keselamatan cyber yang rendah di kalangan semua pegawai ataupun kaki tangan organisasi yang merupakan pengguna komputer dan internet di tempat kerja selain tanggapan bahawa hanya pentadbir sistem dan rangkaian sahaja perlu mempunyai tahap kesedaran keselamatan cyber yang rendah. Bagi menangani isu skam, kerajaan telah menubuhkan Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC yang dianggotai oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional FCC, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, Institusi Pembengkang serta Syarikat Perkhidmatan Komunikasi. JPDP sentiasa sedia bekerjasama untuklah memberikan sebarang maklumat kepada NSRC yang berada di bawah bidang kuasa Akta 709. Sebarang aduan bolehlah dibuat kepada NSRC di talian 997. Sekian sahaja jawapan saya. Terima kasih. Yang berhormat Bandar Tun Razak, soalan tambahan. Terima kasih. Tadi soalan bocor. Soalan tambahan saya yang betul adalah kerana ada pun semua langkah-langkah ini yang Mohd Menteri. Tetapi kita dapati lagi banyak yang mendapat tempat-tempat yang begitu senang untuk data peribadi ini digodam. Dan juga apabila diadakan, dia kata hanya 7 kes setelah didapati dan berapakah kes yang telah didakwa tetapi telah terlepas dan berapa yang boleh kita pertingkatkan lagi. Kerana cyber security saya kira ada memang cara-caranya tetapi pelaksanaannya dan penangkapan mereka-mereka yang telah menggunakan maklumat peribadi ini untuk kebaikan ataupun tingkatkan scammer ni banyak sangat sampaikan kita adakan program-program untuk meningkatkan kesedaran namun banyak lagi yang terperangkap. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Ban Datuk Razak atas soalan tambahan tersebut. Memang tidak boleh dinafikan bahawa kes kebocoran data sememangnya semakin meningkat. Pada tahun 2020, insiden yang telah direkodkan oleh CSM Cyber Security Malaysia adalah 19 kes sahaja. Tetapi pada tahun 2021 telah meningkat ke 28. Pada tahun 2022, kes yang direkod oleh CSM adalah sebanyak 50 kes, tetapi pada tahun ini sahaja, Januari dan juga Februari, kami telah merekodkan 49 kes. Jadi memang untuk kes-kes yang kami telah bawa ke mahkamah, setakat ini ada 5 kes yang telah dibawa ke mahkamah dan denda yang dikenakan oleh mahkamah adalah sebanyak RM54,000 sahaja. Jadi oleh sebab itu, memandangkan bahawa denda yang dikenakan ataupun kompau yang dikenakan oleh JPDP setakat ini tidak seimbang denganlah kesalahan. Jadi memang salah satu usaha di bawah KKD sekarang adalah kita sedang meneliti dan juga mengkaji semula hukuman denda di bawah Akta 709 itu supaya kompau ataupun denda yang boleh kita kenakan terhadap kes-kes kebocoran data peribadi itu bolehlah ditingkatkan lagi supaya kesedaran dan juga tanggungjawab diletakkan di atas syarikat-syarikat dan agensi-agensi terlibat adalah lebih berat dan juga besar. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan Yang Berhormat Call Cry. Pasti Mas. Pasti Mas. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan yang sama juga pernah saya ajukan pada penggal lepas. Pada masa itu Ban Datuk Razak di Pandan sebagai Timbalan Perdana Menteri telah menjawab soal ini, menunjukkan bahawa isu ini adalah isu yang sudah lama sebenarnya dan pendedahan telah dibuat bagaimana data rakyat Malaysia milik JPN daripada tahun 1940 sehingga 2004 boleh dijual dengan harga RM44,000. Belum lagi data program imunisasi industri kerjasama awam swasta dan juga data-data yang lain dijual. Jadi bila Timbalan Menteri Yang Berhormat Timbalan Menteri menyebut tadi bahawa jumlah kes yang didakwa dan didapati bersalah, saya kira itu satu jumlah yang sangat kecil. Jadi soalan saya, adakah kementerian bercadang untuk menubuhkan suatu pasukan khas yang benar-benar talented dengan izin yang boleh memantau isu ini, dan apabila nak pindah Akta 709 tadi, apakah roadmap yang ditentukan oleh kementerian untuk menaikkan kadar denda supaya masyarakat lebih prihatin terhadap perkara ini? Terima kasih. Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih saya ucapkan kepada Pasir Mas ataslah soalan tambahan tersebut. Memang setakat ini Akta 709 ini diguna pakai, tetapi denda yang dikenakan memang tak tinggi. Untuk 7 kes yang kita keluarkan kompau di bawah Seksyen 5 Akta 705 itu, secara keseluruhan kompau yang dikenakan hanyalah RM200,000 dan untuklah 8 kes yang kita keluarkan kompau di bawah Seksyen 16, kompau yang dikenakan secara keseluruhan hanyalah RM81,000 itu. Sebab tu kita memang berhasrat untuk mengkaji Akta 709 dan salah satu cadangan adalah untuk meningkatkan lagi denda yang boleh dikenakan. Dan hasrat kita, kami sedang mengkaji bahawa denda yang dikenakan itu adalah setimbang denganlah maklumat yang dibocorkan. Sekalaulah bukan sahaja nama tetapi telefon, tetapi nombor IC, dan kita nak nampak berapa ramai data peribadi yang dibocorkan. Kita nak buat satu denda yang seimbang denganlah kebocoran tersebut. Dan selain daripada itu, kita lihat bahawa kerajaan juga telahlah wujudkan NSRC di mana kita juga terima banyak aduan daripada platform tersebut. Setakat sejaklah penubuhan, sampailah Februari tahun ini, kita telah menerima 20,081 panggilan melalui talian 7997. Antaranya total case ataupun case yang memang genuine adalah sebanyak 7,991 core, dan antaranya kerugian yang telah dilaporkan adalah sebanyak 68.5 juta ringgit. Jadi ini menunjukkan bahawa isu scam ini memang adalah satu ancaman yang cukup besar, dan oleh sebab itu kita berhasrat bahawa dalam
dalam tempoh masa 1 tahun kita bolehlah bentangkan rang undang-undang pindaan terhadap Akta 709 dan pada masa yang sama NAKSA juga di bawah juga ada usaha untuk wujudkan satu Akta Keselamatan Cyber dan kita harap bahawa selepaslah sesi libat urus Akta itu bolehlah dibentangkan di Parlimen pada masa terdekat. Sekian sahaja, terima kasih. Kita beralih ke soalan yang ke-10. Tuan Haji Bakri bin Jamaluddin yang berhormat Tangga Batu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bangun awal pagi, solat subuh, soalan saya nombor 10. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang berhormat Tangga Batu. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sentiasa menitik beratkan kebajikan dan keperluan golongan penjaja dan peniaga kecil, terutamanya melibatkan kemudahan pembiayaan serta pelaksanaan program pembangunan dan latihan. Antara program yang dirangka dan sedang dilaksanakan agar dapat membantu golongan penjaja dan peniaga kecil yang mana merangkumi peniaga pinggir jalan ialah 1. Membangunkan Plan Pembangunan Penjaja dan Peniaga Kecil P3PK 2023 hingga 2027 berpaksikan 5 teras utama dan diperkukuhkan dengan 17 strategi utama serta 29 inisiatif. Ini akan memberikan nilai tambah kepada usaha pembangunan kumpulan penjaja dan peniaga kecil di seluruh negara. Ini membolehkan kerajaan mengenal pasti secara spesifik ciri sebenar penjaja dan peniaga kecil sekaligus menyediakan sokongan kewangan dan latihan yang berkesan bagi pembangunan kumpulan ini. 2. Melaksanakan program pemantapan penjaja dan peniaga kecil yang berobjektif untuk memberikan pendedahan serta pengetahuan kepada para penjaja bagi mentransformasikan operasi perniagaan mereka secara dalam talian online. Sejak tahun 2020 sehingga kini, hampir 7,100 peserta dari kalangan penjaja dan peniaga kecil telah mendapat manfaat melalui transformasi pendigitalan yang melibatkan jumlah peruntukan sebanyak RM4 juta ringgit. 3. Pelaksanaan program kesejahteraan bandar, program menaik taraf tapak hotspot atau pit spot food truck kepada golongan peniaga kenderaan saji atau food truck melibatkan dana berjumlah RM1.75 juta. Sehingga kini sebanyak 3 tapak telah dinaik taraf iaitu di negeri Johor, Terengganu dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Program ini akan diteruskan pelaksanaannya pada tahun ini melibatkan lokasi-lokasi yang akan dilihat semula kesesuaiannya melalui perbincangan bersama pihak berkuasa tempatan dan dijangka akan merancangkan lagi aktiviti perniagaan selain menjadi tarikan pelancongan di kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan Yang Berhormat Tangga Batu, soalan tambahan. Baik, terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih Timbalan Menteri menjawab. Saya ingin bertanya apakah kementerian ada usaha yang dibuat dengan pihak berkuasa tempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh peniaga kecil ini secara bersepadu dan holistik, kerana antara keluhan mereka pertama kadang-kadang mereka susah untuk mendapatkan lesen dengan pihak berkuasa tempatan, selalu diganggu, kemudian kemudahan air tak ada dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ada juga berlaku tapak-tapak food truck dan sebagainya dikuasai oleh pihak ketiga, bukan langsung di bawah kendalian daripada pihak berkuasa tempatan. Ini kadang-kadang menyukarkan peniaga-peniaga kecil yang kita tahu majoriti mereka adalah tergolong dari golongan B40 lah. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat.
Pertamanya, kementerian telah Kementerian mengambil maklum masalah-masalah yang dialami oleh peniaga-peniaga kecil, terutamanya yang peniaga di pinggir jalan, dan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kerajaan telah menggubal satu garis panduan food truck bagi penjaja tepi pinggir jalan, dan garis panduan ini telah pun diluluskan oleh Majlis Negara Kerajaan Tempatan MNKT, dan PBT telah melaksanakan garis panduan ini. Jadi ini menyelesaikan sebahagian besar masalah yang dialami oleh peniaga pinggir jalan. Dan kementerian juga telah melaksanakan Majlis Pembangunan Usahawan Koperasi Penjaja dan Peniaga Kecil di setiap daerah dengan tujuan supaya satu, penyaluran maklumat antara penjaja dan peniaga kecil mengenai isu atau permasalahan yang dihadapi oleh mereka dalam menjalankan operasi mereka dapat diatasi, dan juga untuk menimbang dan mencadangkan penambahbaikan serta isu-isu yang berkaitan dengan usahawan, khususnya penjaja dan peniaga kecil. Dan ini juga mengurangkan jurang di antara peniaga kecil dan permasalahan yang dialami oleh mereka dalam mendapatkan lesen dan perkara-perkara yang berkaitan dengan itu. Ini adalah langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh peniaga kecil di pinggir jalan, khususnya yang menjalankan perniagaan dengan menggunakan food truck ataupun gerai-gerai di tepi jalan. Dan kementerian juga dalam proses untuk menggubal satu garis panduan untuk usahawan home base, peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan daripada rumah. Ini adalah dalam peringkat penggubalan garis panduan, dan garis panduan telah pun diterima di peringkat kementerian, dan kita akan majukan kepada Majlis Negara Kerajaan Tempatan untuk kelulusan. Baik, terima kasih. Tambahan Speaker Kepada Ketua. Paya Besar. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri. Saya akui, saya setuju bukan sahaja isu lesen dan tapak yang menjadi masalah bagi peniaga-peniaga tepi jalan. Dana juga merupakan isu yang penting bagi mereka, Timbalan Menteri. Persoalan saya kepada Yang Berhormat Tuan Menteri, bagaimana kementerian Yang Berhormat dapat membantu penjaja-penjaja kecil ini supaya mereka dapat meningkatkan kredit report mereka. Mereka berniaga tetapi akhirnya mereka nak keluar daripada perniagaan kecil kepada perniagaan sederhana, mereka terapat kerana tidak ada dana yang mencukupi. Dan bila mereka nak memohon dengan pihak-pihak agensi pembiayaan, mereka tidak cukup dari segi kredit profiling. Bagaimana kementerian Yang Berhormat melihat perkara ini supaya kita dapat angkat penjaja-penjaja kecil ini kepada penjaja yang lebih besar? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Yang Berhormat melihat penjaja-penjaja tepi jalan ini dapat melihat bagaimana proses food safety ini, kerana mereka juga merupakan imej kepada negara kita. Bila pelancong-pelancong dari luar negara datang, kaedah mereka untuk present makanan-makanan mereka ini juga memberi imej yang baik sekiranya mereka dapat uruskan keadaan perniagaan mereka dengan lebih baik. Terima kasih, Tuan Menteri. Pak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya berkenaan dengan pembiayaan. Pada peringkat sekarang ini kita ada pembiayaan menerusi AIM, Tekun, dan juga ada pembiayaan menerusi Bank Rakyat. Berkenaan dengan masalah SIKRIS ataupun SITOS, ini adalah satu perkara yang sedang diberi pertimbangan, tetapi pada peringkat ini adalah terpulang kepada agensi-agensi terbabit untuk menetapkan garis panduan berkenaan dengan pembiayaan. Dan Amanah Ikhtiar adalah salah satunya agensi yang memberi
pembiayaan tanpa mengambil kira kedudukan status kewangan, iaitu sama ada mereka telah dilaporkan di bawah SITOS ataupun SIKRIS, tidak menjadi satu halangan untuk mendapat bantuan, tetapi mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Amanah Ikhtiar. Berkenaan dengan food safety, itu adalah terpulang kepada PBT untuk menetapkan garis panduan berkenaan dengan food safety. Itu bukannya di bawah bidang kuasa kementerian. Jadi berkenaan dengan penyediaan ruang lesen dan kemudahan untuk menjalankan perniagaan secara food truck telah pun ada satu garis panduan, tetapi berkenaan dengan food safety adalah tertakluk kepada PBT untuk menetapkan garis panduan. Terima kasih. Kita beransur ke soalan nombor 11. Yang berhormat Puan Dixon ada? Jika tidak ada, saya terus ke soalan yang ke-12. Baik, bertemu kembali langsung dari Parlimen, dan untuk ketika ini sedang berlangsung sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan soalan yang ke-10 dan akan diteruskan sehingga sesi pagi ini selesai. Dan sebelum kita menangguhkan siaran di TV1 pada jam 12 ini, saya ingin memberi sedikit rumusan apa yang dikongsikan dan juga jawapan yang kita terima daripada Yang Amat Berhormat Tambun dan juga merupakan Perdana Menteri berkenaan dengan sesi pertanyaan kepada Perdana Menteri ataupun PMQ itu sendiri. Yang menarik perhatian kita adalah berkenaan dengan AWS ataupun Amazon Web Services yang bernilai 25 bilion telah pun dirunding sejak tahun 2019, namun ditangguhkan seketika dan juga dimeterai setelah kerajaan perpaduan terbentuk. Dan dalam soal darurat banjir di Johor, menurut Yang Amat Berhormat Tambun mengatakan bahawa tidak ada keperluan untuk mewujudkan ataupun mengisytiharkan darurat di kawasan yang terjejas banjir itu di Johor. Yang paling penting adalah bantuan perlu disegerakan sesegera mungkin bagi mereka yang terjejas. Dan apa yang mengembirakan kepada mereka yang berada di Johor khususnya, iaitu moratorium juga diberikan. Setakat ini hanya 2 bank sahaja yang bersetuju untuk memberikan moratorium selama 6 bulan kepada mereka yang terjejas banjir, dan dijangkakan akan lebih banyak pihak bank yang akan meneruskan moratorium kepada mangsa banjir. Dan juga terkait dengan soalan kemiskinan yang ditanyakan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi berkenaan dengan jumlah kadar kemiskinan mengikut kaum, jawapan yang kita terima bahawa data-data itu boleh diperolehi di setiap kawasan DUN masing-masing, dan satu perancangan telah pun direncanakan untuk bergerak antara kerajaan persekutuan ataupun kerajaan pusat dengan kerajaan negeri bagi memastikan bahawa inisiatif kerajaan ini dapat disampaikan secara menyeluruh khususnya kepada kawasan-kawasan yang mempunyai golongan miskin yang teramai. Ini selari dengan iltizam ataupun untuk menoktahkan kemiskinan tegar dalam negara. Dan soal menu rahmah juga disebutkan dalam soal ini, antara yang menjadi perhatian kita pada hari ini. Baik, saudara, selain daripada TV1 yang anda sedang menonton ketika ini, anda boleh tonton secara penstreaman langsung di rtmclick.rtm.gov.my palang RTM Parlimen dan juga rtmparlimen.rtm.gov.my serta aplikasi RTM Click yang anda boleh tonton di telefon pintar anda. Baik, terima kasih penonton di TV1. Kita tangguhkan siaran seketika di TV1 dan akan diteruskan di saluran berita RTM My TV untuk liputan yang menerus sehinggalah selesai sesi Dewan Rakyat pada sesi pagi ini dan pada petang. Jadi, terima kasih kepada penonton. Sekian, terima kasih.